Perkembangan banjir di Sabah, 2,308 penduduk terjejas masih berlindung di 14 pusat pemindahan sementara PPS setakat 8 malam tadi. Ia melibatkan 803 keluarga di Beaufort, Membakut dan Tenom. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, daerah Beaufort kekal mencatat jumlah penduduk paling ramai di 7 PPS iaitu 1,719 orang daripada 556 keluarga. Manakala 123 penduduk daripada 47 keluarga di sebuah PPS di Membakut. Di Tenom, 466 orang membabitkan 200 keluarga masih ditempatkan di 6 PPS. Pejabat Dun Lumadan sasar hantar 8,860 sumbangan bakul makanan kepada ketua isi rumah KR terjejas banjir dalam tempoh seminggu. Daripada jumlah itu, 3,000 bakul makanan akan dihantar di kawasan kritikal iaitu zon Bangkalalak dan zon Swasah. Baki sumbangan antaranya akan diagi kepada penduduk di sepanjang Jalan Western yang terputus hubungan akibat banjir. Sekarang ini kita telah pun mengumpul data lebih kurang dalam 8,860 KIR yang melibatkan 81 buah kampung. Penduduk baru lebih kurang dalam 30,000. Datuk Ruslan ditemui RTM selepas menyaksikan pembungkusan bakul makanan di Pejabat Dun Lumadan. Kementerian Kesihatan KKM diminta menyegerakan proses tender bagi projek pembinaan klinik kesihatan Sungai Tamang di Pulau Sebatik Tawau. Ia merupakan keperluan mendesak lebih 10,000 penduduk bagi mendapatkan rawatan dengan kemudahan yang selamat dan selesa. Klinik tersebut yang beroperasi sementara di Pusat Khidmat Rakyat Kampung Sungai Tongkang merupakan bangunan lama yang memerlukan penyelenggaraan segera. Sudah pasti ya klinik kesihatan Sungai Tamang ini antara prioriti saya, keutamaan saya untuk mengharapkan kerajaan dapat laksanakan secepat mungkinlah. Tetapi saya difahamkanlah ya mudah-mudahan ya menerusi pertanyaan saya di Parlimen ia akan dilaksanakan akan ditenderlah tahun ini. Setakat ini, 6 daripada 8 klinik kesihatan di kawasan Parlimen Kalabakan telah dinaik taraf menerusi peruntukan klinik daif oleh KKM. Penduduk Karamunting yang belum berdaftar dalam sistem e-Kasih diminta hadir ke Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Dun Karamunting. Ia bagi memastikan mereka yang layak tidak tercicir menerima bantuan sentuhan kasih rakyat syukur yang disediakan kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Adun Karamunting, Datuk George Q. Vun Zin menyatakan demikian dalam program Kasih Ramadan Dun Karamunting di Masjid Al-Falah Karamunting. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan negeri telah melaksana pelbagai usaha bagi menangani masalah bekalan air yang dihadapi rakyat. Beliau turut meminta pengguna supaya menghentikan penggunaan mesin pam air yang tidak sah kerana menyalahi undang-undang selain menjejaskan penyaluran bekalan air kepada pengguna lain. Ini air amat pentinglah yang khususnya pada dalam bulan Ramadan ini dan juga akan datang ialah hari raya. Kita pastikan semua kawasan memang cukup air dan presio air yang cukup tinggi supaya semua dapat merayakan dengan gembira. Dalam program ini, 200 bakul makanan dan duit raya diserahkan kepada golongan asnaf selain sumbangan 10 unit lampu solar untuk dipasang di sekitar Masjid Al-Falah. Jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk George Hiu yang di mana di atas keprihatinan Datuk memberi sumbangan lebih-lebih semasa bulan Ramadan. Dan saya juga mengharapkan agar program-program seumpama ini akan dapat diteruskan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah komited menjayakan deklarasi Lanskap Baharu Pendidikan bagi memertabatkan pendidikan di negeri ini. Antaranya memperkasa asrama sekolah, memastikan prestasi perbelanjaan, penyelenggaraan institusi pendidikan dibelanjakan 100%, sifar kes tata tertib dan sifar sekolah daif. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata lanskap baharu pendidikan itu bermatlamat untuk memastikan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti di semua peringkat.
Beliau ditemui media sempena jelajah madani lanskap baharu pendidikan Sabah 2.0 Zon Pedalaman. Agar para guru besar dan pengetua yang telah menghadiri program ini dapat menerjemahkan aspirasi kita untuk mengangkat maruah dan juga martabat pendidikan di Sabah, khususnya ke arah kemenjadian anak-anak murid kita. Jelajah melibatkan pejabat pendidikan daerah PPD, Tambunan, Tenom, Keningau dan Pensiangan. Kita berharap deklarasi ini akan menjadi salah satu pemangkin kepada semua warga pendidik di PD Pensiangan untuk memastikan ketujuh-tujuh deklarasi itu dapat dicapai. Tahun ini kita akan coba memperbaiki. Begitu juga dengan asrama. Asrama kita telah menempatkan pelajar-pelajar itu dan telah mencapai keputusan yang sungguh baik. Daripada semua peringkat kepimpinan khususnya melibatkan 12 pengetua sekolah menengah dan juga 72 guru besar sekolah rendah. Jelajah ini akan melibatkan 24 PPD di seluruh negeri ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah memfokuskan program advokasi keselamatan jalan raya menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengarahnya Muhammad Haris Ali berkata ia bagi meningkatkan kesedaran pengguna akan kepentingan mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Ini termasuklah mengingatkan mereka supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta pemandu mempunyai rehat yang mencukupi sebelum memulakan perjalanan. JPJ Sabah juga akan meletakkan anggotanya di terminal bas utama dan kawasan sering berlaku kemalangan bagi memberi peringatan kepada pengguna supaya mematuhi peraturan jalan raya. Kita akan buat static checkpoint untuk pastikan kenderaan di kawasan yang mungkin selalu dibawa laju, kenderaan laju, kita akan slow di situ, perlahan di situ. Dan pada masa sama kita akan buat juga penyamaran dalam kenderaan pengangkutan awam, bas-bas, untuk memastikan pemandu-pemandu bas ini sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya dan memandu dengan selamat. Selain itu, JPJ Sabah turut melaksanakan operasi khas penguatkuasaan larangan pemanduan kenderaan berat sempena sambutan Aidilfitri. Larangan itu akan berkuat kuasa pada 29 dan 30 Mac iaitu sebelum Hari Raya serta 5 dan 6 April selepas perayaan itu. Program advokasi anti pengemisan yang dilaksana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah sempena Ramadan ini bertemakan bijak membantu elak tertipu. Ia bertujuan mendidik masyarakat supaya bijak membantu atau menderma bagi mengelak sebarang penipuan daripada pihak tertentu. Sehubungan itu, masyarakat diajak menyokong pelaksanaan program ini bagi menjayakan hasrat kerajaan membasmi aktiviti pengemisan. Itu harus berhati-hati. Pada waktu yang sebegini, ramai yang cuba mengambil kesempatan. Tujuan kita untuk membantu mereka supaya setiap wang derma yang diberikan itu memberi manfaat kepada masyarakat dan bukannya mewujudkan keadaan suasana yang tidak harmoni. Jais ditemui RTM selepas melancarkan program ini di Bazar Ramadan Pekan Keningau. Keningau merupakan daerah kedua pelaksana kempen selepas Tawau. Sementara itu, dalam program sama di Sandakan, Jais memberitahu aktiviti mengemis tertumpu di kawasan orang ramai, termasuk Bazar Ramadan dengan meminta simpati kepada pengunjung. Program dijalankan di 7 daerah ini akan berakhir di Beaufort. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK keluarkan surat peringatan kepada pemilik bangunan berusia lebih 40 tahun. Ia bertujuan melakukan ujian integriti struktur bangunan bagi memastikan keselamatan premis mereka. Dalam masa sama, DBKK juga melakukan pengauditan ke atas semua bangunan di bawah pentadbirannya. Kedai-kedai dan juga bangunan-bangunan pejabat dan juga flat-flat dan juga kondominium sama ada disewa ataupun diuruskan oleh pengurusan syarikat pengurusan yang kita memang menghantar surat-surat peringatan kepada mereka untuk membuat integrity check kepada bangunan tersebut.
Datuk Sabin ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Ar-Rashid di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.